petang ini. Sesi CPE petang ini merupakan sesi penutup tahun 2022 memfokuskan kepada motivasi diri. Sesi kali ini akan disampaikan oleh penceramah jemputan daripada luar. Izinkan saya memperkenalkan penceramah daripada luar, iaitu seorang ustazah yang comel dan manis orangnya. Okey, saya perkenalkan, beliau diberi nama Iman Najihah binti Haji Halim, menetap di Gombak. Beliau pemegang tauliah JAIS dan JAKIM, alumni pelajar STEM, Sijen Tinggi Agama Malaysia, Baitus Sa'adah, tenaga pengajar Pusat Kecemerlangan Pengajian Islam Baitul Itqan, berpengalaman mengajar kanak-kanak, remaja dan dewasa sejak 2019. Beliau sedang meneruskan pengajian di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM di dalam bidang pengkhususan syariah. Tajuk syarahan beliau hari ini adalah nasihat buat hati, ciri-ciri akhlak yang baik. Tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Ustazah Iman Najihah untuk memberi ceramah beliau hari ini. Silakan Ustazah. Baiklah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma razukna ikhlasa fil niyyati fil qawli wal amal wa anta ja'alana min ibadika salihin nukhlisun nawaya lillahi ta'ala. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada semua yang hadir pada petang ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala telah rezekikan kepada kita kesempatan untuk kita sama-sama berkumpul dalam satu majlis ilmu yang padanya kita akan perbahaskan berkaitan dengan nasihat bagi hati. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita, mudah-mudahan Allah kurniakan kita kefahaman terhadap apa yang kita akan perbahaskan pada petang ini, insya-Allah Taala. Okey. Jadi sebelum kita mulakan tentang tajuk kita, suka untuk saya kongsikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Iaitu barang siapa yang Allah kehendaki bagi seseorang itu kebaikan, Allah akan faqihkan dia dengan ilmu agama. Dan bila kita sebut tentang faqih kat sini, maknanya apa? Faham. Maknanya Allah akan mudahkan dia untuk hadir majlis ilmu, Allah akan mudahkan urusan gurunya untuk datang memberi kepadanya ilmu, Allah akan mudahkan dia untuk mendapat kefahaman terhadap apa yang dia perbahaskan. Jadi kalaulah kita dapati diri kita dalam situasi yang berikut, maknanya Allah nakkan kepada diri kita kebaikan. Jadi hendaklah kita bersyukur, antaranya dengan kita sebutkan Alhamdulillah. Dan juga kita menggunakan masa tersebut dengan melakukan perkara yang baik, iaitu perkara yang menuruti perintah Allah dan bukan untuk memaksiatinya. Okey. Bukan senang untuk seseorang itu dia hadir dalam majlis ilmu. Mungkin sebahagian kita sibuk dengan beberapa hal. Jadi bila kita dapati diri kita dalam satu tempat yang padanya membahaskan tentang ilmu berkaitan dengan ilmu agama, maka maknanya itu ada tanda kebaikan. Okey. Jadi mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita dengan asbab kita hadir majlis pada petang ini dan memberikan kita kefahaman terhadap apa yang kita akan sebutkan, insya-Allah taala. Qala Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Qala Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Difahami daripada ayat ini bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah memuji Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Nabi Muhammad ini mempunyai akhlak yang baik. Para muslimin muslimat sekalian, Rasulullah adalah Nabi yang paling afdal dan beliau dan baginda merupakan seafdal makhluk. Maka lebih aula untuk kita jadikan Rasulullah ini sebagai ikutan. Maka di antara perkara yang Rasulullah telah beramal dan juga telah ajarkan kepada orang lain, kepada para sahabat, apa dia? Berkaitan dengan akhlak yang baik.
Jadi Rasulullah telah menyebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, rawahu Tirmizi. Iaitu para mukminin yang paling sempurna iman mereka adalah mereka yang paling baik akhlak mereka. Jadi macam mana kita nak tahu ciri-ciri akhlak yang baik? Maka kita hendaklah contohi Rasulullah. Maka sebelum kita terlupa, hendaklah kita ketahui bahawa orang yang beramal dengan akhlak yang baik ni, dia akan mendapat pahala yang sangat besar. Dan ramai orang tinggalkan amalan, iaitu amalan beramal dengan akhlak yang baik. Maka apakah kata Rasulullah berkaitan dengan akhlak yang baik? Kata Rasulullah antaranya adalah as-sabru ala adhan nas. As-sabru ala adhan nas, iaitu bersabar apabila manusia menyakiti kita. Perkara ni ramai orang tinggal. Bila seseorang telah menyakiti diri dia, maka sebagian orang dia buat apa? Sebagian orang menyakiti diri orang tu semula. Sebagian orang dia tak sabar, kemudian dia mengeluarkan kata-kata yang kesat. Sebagian orang dia tak sabar, kemudian dia buat apa? Dia mengumpat. Dan lebih teruk lagi, ada yang mengadu domba. Mengadu domba ni apa? Mengadu domba ni, contohlah ada 3 orang, A, B, C. A ni bergaduh dengan B, kan? A ni bergaduh dengan B. Kemudian C ni tukang report antara dua-dua orang ni. C dengar kat A cakap, oh macam ni. Lepas tu dia pergi dekat B. B, kau tahu tak, A cakap dekat engkau macam ni. Okay. Jadi apakah tujuannya? Tujuannya untuk merosakkan hubungan persahabatan A dengan B ni. Maka inilah sebagian orang bila dia tak sabar, apa berlaku? Dia akan mula untuk mengadu domba, dia mula untuk mengumpat. Terutama sekali dekat kawasan pejabat pun selalu, dekat kawasan asrama pun selalu, dekat mana-mana tempat, okay, yang mana padanya ada komuniti, okay. Mereka kalau ada berlaku kesalahan, berlaku masalah, sebagian orang dia mula untuk mengumpat, mula untuk mengadu domba. Jadi kena hati-hati. Maka kita kena ingat pesan Rasulullah, as-sabru ala adhan nas, iaitu bersabar. Bersabar apabila manusia menyakiti kita. Dan pahala sabar ni sangat besar. Pahala sabar ni sangat besar, sampaikan pada zaman dulu, kalau contoh seseorang ni dia tidak ditimpa musibah, mereka akan sedih. Kenapa? Mereka tak berpeluang untuk mendapat pahala sabar. Pahala sabar ni sangat besar. Katakanlah kalau seseorang ini ditimpa ke atasnya kecelakaan ataupun musibah ataupun ujian, maka hendaklah dia bersabar. Jadi macam mana nak kata seseorang ni dia bersabar? Macam mana dia nak bersabar, dengan cara macam mana? Dengan cara dia tetap melakukan perkara yang wajib dan meninggalkan perkara yang haram. Jadi contoh, kalau seorang ini dia ditimpa ujian. Pernah saya cerita satu kisah. Santai-santai petang ni kan. Ada satu kisah ni, seorang perempuan ni pada ketika dahulu, dia setiap kali dia beranak, dia gugur. Setiap kali dia beranak, gugur sampailah 10 kali. Maka dia mula-mula dia sabar, kemudian sampai satu tahap dia mula tak sabar. Maka apa dia kata? Ya Allah, aku menyembah engkau dan engkau membunuh anak-anak aku. Lepas ni aku dah tak sembah engkau dah. Apa berlaku? Lepas tu dia mati. Maka dia mati dalam keadaan yang tak baik. Jadi hendaklah kita bersabar. Memang bersabar disenang kata pada mulut, tetapi susah untuk orang yang menanggungnya. Kerana itu jugalah pahala sabar ni besar. Dan orang yang ditimpa musibah dan ujian ni, hendaklah diingat bahawasanya dia sama ada 2. Okay? Kalau seorang ni ditimpa ujian, ditimpa musibah, maka boleh jadi Allah nak ampunkan dosa dia. Boleh jadi juga Allah nak naikkan darjat dia di hari akhirat. Sebab itulah kita tengok orang yang paling dahsyat musibah ni siapa? Yang paling dahsyat ujian ni siapa? Para anbiya, para nabi kita. Sebab itulah mereka darjatnya tinggi. Jadi ini di antara rahsia-rahsia sabar. Jadi hendaklah kita sentiasa beringat. Ingatkan diri kita dan juga ingatkan dekat sahabat-sahabat kita. Walaupun orang akan marah, janganlah cakap asyik suruh aku sabar je. Kita suruh dia sabar juga. Supaya dia sentiasa beringat. Kemudian,
Itu yang pertama. Antara ciri-ciri akhlak yang baik, yang pertama tadi apa dia? Bersabar terhadap apabila seorang itu menyakiti kita. Itu yang pertama. Ini apa yang disebut oleh Rasulullah. Rasulullah ajar kita, maka kita usaha untuk lakukan. Yang kedua adalah kaful adza anin nas. Kaful adza anin nas, iaitu menahan diri daripada menyakiti manusia. Mungkin dia berkait dengan yang pertama, tetapi di satu yang berbeza. Okey, menahan diri daripada menyakiti manusia. Sebagian orang boleh jadi dia tak puas hati dengan seseorang. Dia ada rasa hasad, dia ada rasa dengki. Apa makna hasad dan dengki ni? Dia nampak satu nikmat dekat diri seseorang tu, kemudian dia tak suka nikmat tu pada orang tu. Jadi dia berusaha untuk memusnahkan nikmat orang tu. Maka ini di antara ciri-ciri hasad dan dengki. Maka orang yang macam ni hendaklah diingat bahawasanya di antara ciri-ciri akhlak yang baik ni apa dia? Menahan diri daripada menyakiti manusia. Kalau contoh kita tahu, dengan kata-kata kita akan menyakiti dia, jangan kita cuba kata. Kalau kita tahu dengan perbuatan kita akan menyakiti dia, jangan kita lakukan perbuatan tu. Walaupun contoh orang tu, ada orang sangka macam ni, memang dia kena, memang dia layak rasa macam ni, memang dia layak kena maki dengan aku contohnya kan, sebagai orang cakap. Ataupun dia kata memang dia ni layak kena diperbuat sedemikian. Jangan. Okey, ingat Rasulullah. Ingat Allah dan ingat Rasulullah dan kita berusaha untuk jadi yang terbaik. Jangan kita sangka tak apa, aku dah memang macam ni dah. Memang macam ni dah kan. Dengan ciri-ciri seorang kata tak apa, aku memang dah macam ni dah. Jadi tak apa, biar aku je yang maki, kau jangan maki. Tak, bukan macam tu. Okay, kita kena usaha tak menyakiti seseorang tu. Sama ada dengan kata-kata ataupun dengan pandangan ataupun dengan perbuatan kita sendiri. Kita pukul dia ke, langgar dia ke. Sebagian orang dia menyakiti orang lain dengan apa? Dengan pandangan. Contohnya macam mana? Dia pandang pandang dengan cara menghina orang tu. Jangan. Okay. Sebagian orang menyakiti seorang dengan kata-kata. Mungkin dia nak sindir, menyindir. Hati-hati. Okay. Sebagian orang dengan perbuatan. Contohnya, dia nampak barang orang tu selalu ada dekat tempat dia contohnya, maka dia alihkan barang tersebut contohnya. Supaya orang tu rasa tersakiti contohnya. Okay. Jadi ini di antara perbuatan-perbuatan, contoh-contoh yang akan menyebabkan orang tersakiti. Jadi kita usahalah jangan kita menyakiti orang lain. Sama ada orang itu adalah ahli keluarga kita ataupun jiran kita ataupun sahabat kita ataupun ahli kerabat yang jauh contohnya. Jangan. Okey. Kalau contoh, kalau di rumah ahli keluarga. Kalau di jiran, boleh jadi jiran sebelah rumah ataupun jiran sebelah tempat kerja. Ataupun kalau contoh ahli kerabat, contohnya bila balik kampung contohnya kan. Jadi situasi-situasinya pelbagai. Okey. Jadi jangan kita usaha ataupun kita cuba-cuba nak sakitkan hati orang. Dan yang ketiga, kata Rasulullah yang mafhumnya, di antara ciri-ciri akhlak yang baik apa dia? Buat baik terhadap orang yang buat baik kepada kita dan buat baik terhadap orang yang buat jahat pada kita. Maknanya kita buat baik terhadap dua-dua. Jangan kita pilih-pilih orang tu tak pernah bawa makanan untuk aku contohnya. Aku tak nak bagi makanan dekat dia. Tak, jangan macam tu. Contoh kan. Ataupun orang ni selalu buat baik dengan aku, tak apa aku bagi hadiah dekat dia. Orang ni tak, jadi aku tak nak bagi hadiah dekat dia. Jangan macam tu. Okay, kita hendaklah berbuat baik kepada kedua-duanya. Yang buat baik dengan kita dan juga yang tidak buat baik dengan kita. Begitu jugalah kalau orang tu buat jahat pada kita. Okay, ketiga-tiga ni. Orang yang buat baik pada kita, orang yang tak buat baik pada kita dan orang yang buat jahat pada kita pun kita buat baik terhadap dia. Ini adalah ciri-ciri akhlak yang baik yang Rasulullah telah beramal dengannya dan mengajarkan kepada orang lain. Dan ini adalah di antara akhlak yang baik. Boleh jadi seseorang mukmin,
orang yang Islam, boleh jadi darjatnya tu jadi sangat tinggi kerana akhlaknya yang baik. Boleh jadi. Jadilah ketinggiannya tu, seperti seumpama orang yang banyak puasa sunat dan banyak mendirikan qiyamul lail. Qiyamul lail tu orang bangun malam kan, bangun malam, solat sunat, buat perkara-perkara lain, ibadah contohnya seperti berzikir, baca doa, baca Al-Quran. Jadi boleh jadi orang tu dengan hanya dia beramal dengan akhlak yang baik, darjatnya tu setinggi orang yang banyak melakukan puasa sunat dan juga orang yang mendirikan qiyamul lail. Ini seperti mana yang telah Rasulullah sebutkan. Innal mu'min la yudriku bihusni khuluqihi darajatas sha'im al-qa'im. Mafhumnya apa? Mafhumnya adalah seorang mukmin tu boleh jadi dia sampai kepada darjat yang setinggi orang yang melakukan puasa sunat, yang banyak melakukan puasa sunat dan juga banyak mendirikan qiyamul lail dengan hanya melakukan akhlak yang baik. Jadi kita hendaklah berusaha untuk beramal dengan ciri-ciri akhlak yang baik ini dan hendaklah syaratnya apa? Ikhlas lillahi ta'ala. Dengan seseorang itu kalau contoh dia terjebakkan diri dia dengan riak. Riak ni bahaya. Riak ni ramai orang terjebak dengan riak dan dosanya sangat besar. Riak merupakan dosa yang besar. Iaitu seseorang itu dia melakukan sesuatu kerana nak dapatkan perhatian manusia supaya orang puji dia contohnya. Bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana ikhlas lillahi ta'ala, bukan. Tetapi dia buat sesuatu itu kerana apa? Supaya orang nampak diri dia ni istimewa. Orang nampak diri dia ni hebat. Jadi hati-hati. Orang yang melakukan amalan yang baik dan disertakan dengan riak, maka tak ada pahala. Tak ada pahala. Untuk kita beramal dengan akhlak yang baik ni juga, kita mestilah ada kekuatan, betul tak? Sebagian orang contoh, dia nak buat baik tapi orang sekelilingnya tu akan merendahkan dia. Contohnya. Jadi apa yang kita kena buat? Apakah cara-cara untuk kita tetap untuk kita untuk kita melakukan perkara yang baik ni, amalan yang baik, akhlak yang baik ni macam mana? Pilih kawan. Pilih kawan. Walaupun seorang tu pada peringkat sekolah rendah ataupun sekolah menengah ataupun sudah dewasa di tempat kerja ataupun nanti sudah pencen, hendaklah dia sentiasa memilih kawan yang mana kawannya itu adalah kawan yang baik. Kenapa? Kerana kata ulama, as-sahib sahib. Seseorang kawan ni dia akan menarik. Memang seorang kawan dia tugas dia menarik. Jadi kita nak pilih orang yang tarik kita tu. Kalaulah contoh kita pilih orang yang salah, maka dia akan tarikkan kita ni kepada apa? Kepada dunia. Kalau kita pilih orang yang akan tarik kita kepada jalan yang, kalau kita pilih orang yang baik, maka dia akan tarik kita kepada akhirat. Jangan sampai seseorang itu dia tarik kita kepada dunia sampai hati kita ni penuh dengan dunia, sampai hati kita ni utamakan dunia, yang mana dunia ni sendiri akan musnah. Dunia ni sampai satu masa akan musnah. Bila? Wallahu a'lam. Allah sahaja yang tahu. Jadi kalau contoh, orang ni katakanlah orang ni dia suka emas, kan? Sama sekarang orang suka simpan emas. Tetapi contohnya ada orang ni dia yang utamanya apa? Dia nak kumpul emas tanpa dia fikir benda-benda lain dengan cara yang salah lah, maknanya dia utamakan emas. Jadi contoh, orang ni yang kedua, kawan dia ni ada duit. Jadi dia ajak kawan dia tu untuk kumpul emas juga, kan? Selalunya macam tu. Jomlah kumpul emas macam aku. Contohnya, jom join public gold lah. Macam-macam kan. Jadi dia ajak kawan dia kepada dunia. Yang sampaikan dia utamakan, yang utamanya tu dia utamakan, okey, pertama sekali bulan ni dapat je gaji emas. Kita target kali ni 5 kg contohnya. Targetnya macam tu. Jadi apa yang akan berlaku? Dia akan pergi ke arah situ. Bukan kata salah, tetapi ini cara yang ke arah dunia. Fikirannya ke arah dunia. Yang utamanya, yang pertama ni tu dia fikir kepada dunia.
Ada pun kawan seorang lagi ni, dia tarik kawan dia, jom dapat gaji ni, kita try lah pakat-pakat kita bagi makan kepada orang miskin contohnya. Nampak tak? Utamanya kepada apa? Kepada akhirat. Tak ada orang akan bagi dia bagi dia pujian kepada dia sendiri, rasa apa? Target bulan ni dapat je gaji contohnya, okey, aku nak bagi makan kepada orang miskin. Aku contohnya aku nak infak kepada masjid contohnya. Jadi apa yang utama ni cara dia berfikir? Dia fikir kepada akhirat. Bukan nak kata yang kumpul emas ni salah lah ni, tak boleh kumpul emas. Bukan. Yang utamakan dunia tu. Siapa? Mana tengok? Orang yang A dengan yang B. Yang B ni dia utamakan apa? Dunia. Yang A ni pula dia utamakan apa? Akhirat. Jadi carilah orang yang akan tarik kita ni supaya kita utamakan apa? Akhirat. Sebab apa? Dunia ni akan musnah. Kalau seorang dia pautkan hati dia ni dengan dunia, maka dia akan musnah sama-sama dengan dunia. Kalau orang dia pautkan diri dengan harta, aku nak kumpul harta, maka dia sendiri akan musnah sama-sama dengan harta dia. Adapun kalau orang ni dia pautkan hati dia ni, maknanya dia suka, dia rasa gembira, dia perbanyakkan amalan yang fokusnya kepada apa? Akhirat sentiasa akan ada. Okey? Jadi hatinya pun akan terpaut kepada akhirat, maka pahalanya tu akan kekal dan akan memanfaatkan dia pada hari akhirat nanti. Nampak? Jadi hendaklah kita pilih kawan. Kata ulama, as-sahibu sahib. Sebab itulah kalau pernah dengarkan orang kata, kalau kita berkawan dengan orang yang pakai minyak wangi, maka kita sendiri akan ada bau wangi. Kan? Kalau kita berkawan dengan orang yang contoh isap rokok, maka dia sendiri akan ada tempias bau rokok pada badan dia. Kan? Mungkin dia tak isap rokok tapi akan ada tempias. Sama macam orang yang berkawan dengan orang yang memakai minyak wangi. Mungkin dia tak ada minyak wangi dan tak pakai minyak wangi tapi pada diri dia tu ada kesan-kesan wangi. Maknanya apa? Ada manfaat dia. Akan ada manfaat dia. Kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Rasulullah telah sebutkan, maknanya seseorang dia akan terkesan dengan akhlak dan adab kawan dia. Kalau contoh kawan dia ni memang suka mengumpat, slow dia akan terpaut dengan dia akan terikut dengan akhlak kawan dia yang suka mengumpat juga. Dah kawan dia tu mengumpat dengan siapa? Dia mengumpat dengan dia lah kan. Jadi kalau contoh kawan dia ni jenisnya suka solat contohnya kan. Ada masa dia, jomlah solat duha kan. Maka dia pun akan terikut kawan dia yang suka solat duha juga. Jadi hendaklah kita perhatikan dan tapis kawan-kawan kita. Dan kita kena tengok siapa yang akan memberi manfaat kepada kita, kepada akhirat, dan siapa yang tidak. Okey. Ada lagi satu perkara yang saya nak ingatkan. Kalau contoh kita nak berada dalam keadaan yang baik, tadi kita dah sebut tentang pilih kawan kan. Yang kedua, kita kena ikut cara Rasulullah. Kalau contoh kita nak kekal dalam keadaan yang baik, kita kena buat apa? Kita kena ikut cara Rasulullah. Apa antaranya? Rasulullah telah sebutkan, kalau mafhumnya, kalau contoh kita nak bandingkan diri kita dengan orang lain pada sudut dunia, maka kita akan bandingkan dengan orang yang paling bawah daripada kita. Contoh, katakanlah sekarang ni kita dah ada kereta BMW contohnya kan. Maka jangan kita rasa jangan kita bandingkan dengan orang lebih tinggi daripada kita. Orang tu ada Tesla lah contohnya kan. Ataupun orang tu ada sekian-sekian punya harta lah. Jangan. Jadi dia akan rosak sama dengan perkara tu. Tapi kalau contoh dia bandingkan dengan orang yang naik basikal je. Masya Allah, orang ni dia naik basikal. Alhamdulillah, aku akan bersyukur. Aku bersyukur aku ada kereta. Jadi apa akan berlaku? Dia akan rasa bersyukur. Kalau dia bandingkan pada sudut dunia,
berkaitan dengan harta, okay, berkaitan dengan dunia, berkaitan dengan harta, dengan orang lebih tinggi daripada dia, dia akan buat apa? Dia akan rasa tak bersyukur. Dia tak bersyukur. Tapi kalau contoh dia bandingkan dengan orang yang lagi bawah daripada dia, dia akan ada sifat apa? Dia akan rasa bersyukur. Itu pada sudut dunia. Adapun pada sudut akhirat, hendaklah kita bandingkan diri kita dengan orang yang lebih tinggi darjatnya pada sudut ilmu dan juga takwa. Ini pada sudut akhirat. Pada sudut akhirat, kita akan bandingkan dengan orang yang lagi tinggi pada sudut apa? Sudut ilmu dan takwa. Contoh, kita tengok orang tu, oh Masya Allah, dia ni selalu hadir majlis ilmu, hadir majlis ilmu fardu ain contohnya kan. Maka dia akan rasa cemburu yang sihat lah. Wah, aku pun nak belajar macam dia lah contohnya kan. Itu pada sudut ilmu dan takwa. Jangan kita bandingkan dengan orang yang orang ni orang lebih rendah daripada itu. Contohnya macam orang ni biasa-biasa je dalam ibadah dia, aku ikut dia lah. Bukan. Jangan macam tu. Maka kalau contoh orang dia nak bandingkan diri dia dengan orang yang tinggi pada sudut ilmu dan takwa, apa yang akan berlaku? Apa faedahnya? Dia akan didik dalam hati dia sifat tawaduk. Sifat tawaduk iaitu sifat rendah diri. Dia tak akan takabur. Sebagian orang dia takabur. Takabur tu apa? Takabur tu dia adalah mengingkari kebenaran. Takabur ni ada banyak. Antaranya adalah dia mengingkari kebenaran. Contoh, ada orang datang kepada dia, Puan, saya rasa Puan patut buat sekian-sekian. Kemudian dia kata, kau siapa? Kan? Mungkin sebab darjatnya tinggi. Maka dia takabur. Jadi jangan macam tu. Okay? Sebagian orang dia takabur pada sudut apa? Pada sudut pandangan. Dia pandang diri dia tu besar. Dia pandang diri dia tu tinggi daripada orang lain. Dia pandang diri dia tu walaupun contoh dia orang biasa je. Jadi tapi dia pandang diri dia tu lagi tinggi daripada contohnya makcik cleaner contohnya. Jangan. Ini pun takabur juga. Jadi kalau contoh makcik cleaner tu tegur dia akan kata apa? Tak apa. Kau buat kerja kau, aku buat kerja aku. Jadi ini bahaya. Kenapa? Ini salah satu dosa, iaitu dosa hati, takabur. Jadi itulah dia antara nasihat-nasihat buat hati kita supaya kita ni beramal. Bukanlah contohnya dan juga janganlah kita kalau seorang tu cuba untuk beramal sedemikian, kan, beramal dengan akhlak yang baik, sebagai orang dia buat apa? Dia melemahkan orang tu. Contohnya dia kata apa? Kamu ni dia kata mungkin dia boleh jadi dia kata kamu ni nak bajet-bajet baik lah tu. Kan? Jangan macam tu. Hatta boleh jadi dosa kerana kita melemahkan seseorang itu melakukan kebaikan. Jangan. Contohnya sebagai orang dia melemahkan orang pada sudut, contohnya dia kata katakanlah kan. Ni contoh melemahkan seseorang pada melakukan perkara yang wajib ni. Contohnya macam katakanlah wayang. Sekarang ni ada cerita wayang. Contohnya cerita Meka Mato, contohnya cerita budak-budak tu kan. Dia bawa keluarga dia. Kemudian tapi waktunya pula pukul 7 kan, maghrib tak lagi. Sebagai orang dia kata apa? Tak apalah, qadha je lah nanti. Balik rumah qadha je lah. Qadha solat. Macam tu. Orang ni dia nak solat dah. Tapi kawan ni, tak apa nanti qadha je lah. Qadha je. Tak apa. Ni orang ramai ni. Kawan-kawan kita ramai ni. Takkan kita nak tinggalkan dia. Contoh. Jadi ini bahaya. Ini antara ciri-ciri orang yang melemahkan seseorang itu untuk melakukan kebaikan. Jadi itulah dia antara nasihat buat hati kita. Pesanan terakhir buat petang ini insya-Allah taala iaitu berkaitan dengan ayat Al-Quran. Qala Allah taala Qala Allah taala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara
waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Okey, difahami daripada ayat ini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh para mukminin untuk jaga diri mereka dan ahli keluarga mereka daripada api neraka. Yang mana api neraka ni bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Jadi tak tergamak diri kita ni untuk kita nampak ibu ataupun ayah kita jadi bahan bakar api neraka. Tak tergamak kita tengok anak kita jadi bahan bakar api neraka. Ataupun contoh sahabat kita sendiri untuk jadi bahan bakar api neraka. Jadi apa difaham daripada ayat ni, apa dia? Tiada seorang di kalangan kita ni yang suka orang lain kekal dalam api neraka. Maka macam mana kita nak jauhkan diri kita daripada api neraka? Macam mana? Hendaklah kita belajar ilmu fardu ain. Okey? Belajar ilmu fardu ain, yang mana ilmu itu adalah ilmu yang wajib ke atas setiap mukallaf untuk mempelajarinya. Okey, ilmu yang wajib ke atas setiap mukallaf untuk mempelajarinya. Yang mana padanya kita akan memperbahaskan berkaitan dengan cara-cara beribadah dengan cara yang betul, tentang ilmu akidah, tentang ilmu fiqh dan tasawuf. Dan di antara perkara yang sangat-sangat penting yang saya nak sebutkan pada petang ini kepada para hadirin sekalian, iaitu hendaklah kita belajar ilmu fardu ain. Okey, iaitu padanya kita akan belajar tentang ilmu akidah yang paling utama. Okey, ilmu akidah adalah yang paling utama. Iaitu ilmu akidah inilah yang akan membezakan seseorang itu dengan akidah yang lain. Kita agama Islam, kita beriman bahawasanya Allah itu ada dan tidak seperti sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya. Kata ulama, mahma tasawwarta bibalika fallahu la yushbihu dhalik. Whatever you imagine in your mind, Allah does not resemble it. Apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Okey, iaitu apa saja yang tergambar dalam fikiran kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan perkara-perkara yang kecil seperti habuk dan semut. Allah juga menciptakan perkara-perkara yang besar seperti gunung, seperti arash. Allah menciptakan sifat-sifat bagi makhluk tersebut. Contohnya ada saiz, panjang, lebar, kedalaman, ukuran, warna, rupa, okay, dan selainnya. Allah tidak seperti itu. Maka hendaklah kita sebarkan ini kepada ahli keluarga kita dan juga kawan-kawan kita, supaya apa? Kita sama-sama dapat mati dalam keadaan orang yang beriman, insya-Allah taala. Maka insya-Allah saya rasa sampai di sini saja untuk petang ini. Okey, barakallahu fiik. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan ini kita dapat beramal. Mungkin tak semua, kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua, buat satu contohnya. Kan? Jadi insya-Allah sampai di sini sahaja. Semoga Allah permudahkan urusan kita, semoga Allah berikan kepada kita kebaikan dan memberikan dan memudahkan urusan dunia dan akhirat kita, insya-Allah taala. Jadi barakallahu fiik. Okey, saya serahkan majlis kita kepada Tuan Pengerusi Majlis. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustazah. Okey, saya buka soalan kepada peserta semua, boleh tanya. Terus kepada Ustazah boleh jawab sebab Ustazah masih ada masa ni sebelum saya tutup CPE petang ini. Ada apa soalan? Boleh tanya direct Ustazah. Ustazah Iman masih online.
Tajuk kita petang ini nasihat buat hati, ciri-ciri akhlak yang baik. Boleh tanya soalan yang berkaitan. Ustazah agak suka untuk mujahadah hawa nafsu. Nampak isu dia ada dekat PC tadi Ustazah. Okey. Okey. Sebab itulah tadi kita dah sebutkan, kalau contoh kita nak mudahkan urusan kita ni untuk kita buat perkara kebaikan, contohnya antaranya adalah mujahadah hawa nafsu, maknanya kita melawan nafsu kita. Maka kita kena ada kawan, kita kena pilih kawan dan kita kena ikut cara Rasulullah SAW. Contoh antara cara untuk mujahadah hawa nafsu ni apa dia? Kata ulama, taklilut tana'um, iaitu kurangkan bernikmat-nikmat. Iaitu apa? Sebagian orang dia penuhkan diri dia dengan bertana'um, dengan bernikmat. Jadi dia akan rasa susah untuk lawan nafsu dia. Sama adalah nafsu itu nafsu makan ke, nafsu syahwat ke, dia akan dapat dia susah untuk lawan hawa nafsu dia. Contoh sebagian orang, apa contoh dia banyakkan tana'um? Contohnya dia penuhkan masa dia cari makan. Contohnya, cari makan. Hari ni kita nak makan kat mana? Okay, lepas makan kat sini setengah jam, lepas setengah jam lagi nak makan dekat mana? Dia sibukkan diri dia dengan bernikmat. Jadi inilah dia antara akibat kalau kita banyakkan bernikmat. Iaitu apa? Susah untuk melawan hawa nafsu. Jadi orang yang dia cuba untuk kurangkan makan, okey, kata ulama, orang yang cuba untuk kurangkan makan ni, iaitu bukan kurang makan, maksudnya kurang bernikmat ni, okay, dia kurangkan bernikmat, maknanya dia suka dengan cara yang bersederhana, okey, cukup dengan apa yang ada, maka orang ini insya-Allah dia akan mudah untuk lawan hawa nafsu dia. Sebagian orang disebabkan banyak makan, dia susah nak bangun pagi. Apa jadi? Dia susah nak bangun subuh, contohnya. Orang yang banyak makan, apa jadi? Dia rasa dirinya akan jadi malas. Malas nak buat apa benda, malas. Jadi malas nak belajar, malas nak buat kerja, malas nak datang kerja, malas nak buat taat. Sebab apa? Malas. Ini sebab apa? Sebab dia banyakkan diri dia dengan nikmat. Misalnya orang tidur contohnya katakanlah 4 jam, 5 jam. Dia tidur saja dah 10 jam contoh. Apa jadi? Dia kena ada rasa malas. Bila dia malas, dia akan efek perkara-perkara yang lain. Kadang-kadang disebabkan tu juga akan naiklah nafsu dia. Nafsu sama ada nafsu makan sebab dah tidur, lapar pula. Ataupun sebagai orang naik nafsu syahwat dia. Okey. Jadi antara perkara yang kita kena kurangkan apa dia? Bernikmat, tana'um. Maknanya bukanlah kita jangan bernikmat langsung, bukan. Maknanya janganlah pakai baju lawa-lawa. Janganlah makan sedap-sedap. Terus. Maksudnya, okey, kalau macam tu esok kita pakai jubah hitam saja. Makan nasi dengan garam saja. Cicah biskut dengan kopi je, bukan macam tu. Okey, tapi kurangkan bernikmat. Maknanya bukanlah setiap hari tu makan ayam ikan. Okey, sebagian orang zaman dulu, para ulama kita dulu, apa yang dia makan? Dia makan, sebagian tu dia makan biskut cicah kopi saja. Rasulullah pernah satu ketika dalam masa beberapa tahun tak masak langsung. Apa yang bagi dia makan? Kurma. Apa yang bagi dia makan? Banyak lain. Tetapi tak masak langsung maknanya apa? Tak masak ayam, tak masak daging. Macam kita setiap hari kadang-kadang ada 2 lauk, tak ayam, ikan ataupun dua-dua sekali. Kan? Lepas tu belum tambah lagi sambal belacan, tambah sikit lagi ikan masin, masak pula asam pedas kan, contohnya. Setiap hari kena kan, contohnya. Apa yang akan berlaku ni antara boleh menyebabkan seorang tu dia sukar untuk dia lawan nafsu dia. Bayangkan tiba-tiba tak ada asam pedas, tak ada kari contohnya, tak ada apa-apa lauk yang disedap lah, yang dia rasa sedap. Dia akan apa? Dia akan, alamak kenapa ni tak ada, dan dia akan marah. Seorang dia akan marah, sebagai orang dia akan macam, okey kita makan luar lah, contoh.
kan. Sebetulnya kita kena kurangkan supaya kita didik nafsu kita ni sifat cukup. Okay, semoga menjawab insya-Allah taala. Tips untuk hilangkan perasaan malas. Tips untuk hilangkan perasaan malas. Kata ulama, banyak ingat mati. Banyak ingat mati. Kafa bil mauti wa'iza, iaitu cukuplah dengan kematian menjadi peringatan. Kerana apa? Kita kena ingat mati, kena ingat akhirat. Kalau kita, ini memang kata ulama, itu kalau contoh, apa cara kalau kita nak, macam soalan tadi, nak hilangkan rasa malas ni, banyak ingat mati. Kalau contoh kita, hari ni malaslah nak pergi kerja ataupun malaslah nak buat dakwah contohnya kan, ingat mati. Kalau mati sekarang, jadi dia dah terlepas, dia terlepas nikmat mati dalam kebaikan. Kalau contoh orang sedang bekerja kan, cari nafkah, itu perkara yang wajib. Cari nafkah yang wajib itu adalah satu pahala. Jadi kalau contoh, dia tak nak pergi kerja, contohlah, dia malas nak pergi kerja. Jadi dia kena ingat, kalau aku mati sekarang, daripada aku mati dekat rumah tak buat apa-apa, baik aku mati dalam ketaatan. Kan? Dia ingat macam tu. Dan contoh juga, kita ingat balik, yang bahawasanya, nafas-nafas kita ni adalah nafas-nafas menuju kepada kubur. Setiap orang dia ada bilangan nafas dia. Setiap orang ada bilangan nafas dia yang tertentu, yang Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Sampai satu masa nafasnya akan habis. Jadi make sure, pastikan, cuba nafas kita ni berhenti dalam kebaikan. Jangan rasa macam pergi kerja tak ada apa-apa kebaikan pun. Pergi kerja duduk balik kan, ataupun duduk makan balik kan. Sebab contohnya, tak ada kerja contohnya kan. Sebagai orang duduk, datang office sebab apa? Nak makan. Kan? Lepas tu dia balik. Jadi, buat apa pergi kerja contohnya kan. Kita ingat macam ni. Kalau kita niat, kita pergi kerja lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala, ada pahala. Kalau sebagai orang dia buat kerja banyak ni, banyak kena tanda lah, kena buat lesson plan lah, tapi tak ada niat apa-apa, kosong, tak ada pahala. Tapi kalau dia niat, aku buat kerja ni, kita buat niat lah, kita buat niat dalam amalan kita. Contoh, daripada kita buat contoh, daripada kita niat saja aku buat kerja ni supaya contohlah, aku buat lesson plan ni supaya budak-budak mudah faham. Kan? Kita tukar sikit. Aku buat lesson plan ni supaya memudahkan urusan orang-orang Islam contohnya, ataupun anak murid ni belajar dan semoga dia dapat manfaat dan semoga dia dapat sebarkan dengan cara yang betul. Kita panjangkan niat tu. Dia lagi banyak pahala. Dan mestilah lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala. Jadi kalau contoh orang ni dia sentiasa beringat yang bahawa nafas ini akan mati, akan terhenti bila-bila sahaja. Dan dia juga beringat bahawasanya banyak perkara yang dia boleh buat ketaatan dengan hanya lillahi ta'ala, insyaAllah dia tak malas. InsyaAllah ta'ala. Contoh, malaslah nak masak anak tak makan pun. Anak-anak suka beli food panda kan. Jadi apa dia buat? Dia tak masak. Tiba-tiba suami balik, mana makanan? Jadi dah jadi satu masalah kan. Jadi dia ingat macam ni. Kalau instead of dia kata, tak naklah masak, anak-anak tak makan. Dia buat macam ni. Aku masak lillahi ta'ala. Ada orang makan, tak ada orang makan, tak apa. Lillahi ta'ala aku masak ni. Contoh. Bila kita nak makan, kita makan ni supaya kita kuat ibadah, supaya kita dapat buat taat dengan lebih bersemangat, lillahi ta'ala. Kita nak menulis kerja, nak tanda paper ke banyak-banyak ni kan, ataupun nak menulis ataupun apa-apa saja. Menulis tu lillahi ta'ala. Aku menulis ni supaya sekian-sekian. Buat niat. Kerana Allah. Jadi segala kotak-kotak bagi masa dia tu terisi. Bayangkan, ada seorang ulama ni dia kata, jadikanlah setiap masa kita ni macam kotak.
kotak yang padanya akan terisi amalan. Jadi nak tak kita tengok nanti akhirat nanti, yang kotak-kotak kita ini kosong, tak ada apa-apa. Sedih. Orang lain, wah kotak dia banyaknya isi dengan amalan, banyaknya isi dengan ketaatan. Jadi dia akan gembira. Jadi jangan kita rasa macam cukuplah ni pahala hari ni aku nak buat takat ni je lah. Bukan. Kita kena penuhkan setiap masa kita ni, iaitu kotak kita tu dengan amalan. Sampai kan kata ulama, jadikan setiap jam itu ketaatan. Kalau contoh ada orang dia nak buat timetable kan, nak buat jadual harian dia kan. Dia kena selit juga setiap jam itu satu ketaatan. Jangan dia fokus, okey pukul 7:30 pagi bangun, lepas tu cari kerja sekejap, buat kerja sekejap, buat grab food ke apa. Okey, lepas tu sampai pukul 10 dia buat kerja lain sampai pukul 2, lepas tu dia buat kerja lain sampai pukul 4 contohnya. Jadi penuhkan dengan apa? Penuhkan dengan kerja. Dia tak sibukkan dengan satu satu amalan khusus contohnya. Sampai kan dia tinggal solat pun. Sebagai orang sibuk dengan kerja, tinggal solat. Okey. Jadi jangan jadi macam tu. Okey. Jadi insya-Allah semoga menjawab soalan. Barakallahu fiik. Ada soalan lain ke? Terima kasih Ustazah atas jawapan yang diberikan. Saya rasa kita dah di akhir sesi CPE petang ini. Berbanyak terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Iman Najihah binti Haji Halim di atas syarahan yang diberikan tadi yang begitu menarik dengan tajuk petang ini ya, sempurna CPE kita penutup tahun 2022 di mana kita memfokuskan kepada motivasi diri, iaitu nasihat buat hati, ciri-ciri akhlak yang baik. Antara isi kandungan yang Ustazah bagi tadi, akhlak yang baik, pertama sabar, elak hasad dengki pada orang lain, buat baik pada semua orang. InsyaAllah kita akan amalkan itu. Antara caranya pula adalah pilih kawan yang baik dan ikut cara sunnah Rasulullah. Okey. Terima kasih sekali lagi kepada Ustazah. Sebelum saya menutup CPE petang ini, pastikan semua peserta mengisi link kehadiran untuk mendapatkan sijil. Terima kasih sekali lagi daripada kami tim CPE. Saksikan rakaman semua sesi CPE di YouTube channel CPE. Ikutilah kami di Telegram CPE IL KKM Sungai Buloh dan jumpa lagi setiap Rabu tahun depan 2023 bersama penceramah seterusnya. Akhir sekali daripada kami tim CPE, mohon maaf jika kami ada apa kekurangan dan kesalahan dan selamat menyambut tahun baru 2023. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah Iman dan semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.